Okay, kemudian ini umur tidak lebih 30 tahun. Okay, ini adalah program-program yang ditawarkan. Yang mana program ini kalau kamu belajar, insya-Allah confirm dapat kerja. Confirm dapat kerja sebab terus masuk dalam KKM. Latihan contoh latihan jururawat ni kan, apakah kriteria dia? Sudah tentulah jururawat untuk perempuan saja, tapi hari ni perlu ada jururawat lelaki ya. Okey, apa beza jururawat dengan jururawat masyarakat? Jururawat yang kerja kat hospital, jururawat masyarakat ni lebih banyak kerjanya dekat jadi bidan lah, sambut kalau ada ibu-ibu nak bersalin tu, ini tugas jururawat masyarakat lah, tanggung rumah dan sebagainya. Okey. Okey, ini adalah institut latihan yang ada, you boleh explore. Ini syarat dia tak ni, sekurang-kurangnya ini 6C dalam bahasa Melayu, matematik, salah satu ini tak tahu dia guna yang lama ke. You all C++ tu. So macam tu lah, 6C tu bersamaan dengan C tolak macam tu ataupun C. Dan sekurang-kurangnya lulus dalam bahasa Inggeris, lulus. Ini jururawat. Yang mana keperluan dia adalah mesti dapat SPM, dan kemudian bila kamu belajar dekat latihan separa perubatan tu, you akan dapat allowance lah banyak, jadi macam juru X-ray dan sebagainya. Jadi apa lagi? Tadi kursus-kursus ini semua adalah bawah KKM, penolong pegawai kesihatan persekitaran, nak tengok denggi, tengok nyamuk, ID tu kan, buat jadi penguatkuasa tu. Tengok juru X-ray, juru fisioterapi, cara kerja makmal perubatan, farmasi, juru teknik gigi. Ini semua benda-benda yang sangat penting dan sangat perlu di KKM. Yang ni tak ada excuse, maksudnya tak ada khilaf ataupun tak ada beza pendapat. Yang ni ada je. Tapi dapat bagus result lebih baguslah, sebab you akan compete dengan orang-orang yang lain. Okey, tamat untuk KKM. Baik, kita tengok kawan kita bagi soalan. Okey, Ain Alia kata kalau lawyer Ain untuk Cikgu Rosawani dah jawab. Untuk kalau lawyer biasanya akan masuk pusat asasi, sama ada you masuk UIA. Kena tahu juga kat mana yang ada asasi, kursus yang ada undang-undang. Antaranya UIA, UKM, Universiti Malaya, mana lagi, UITM pun ada. Jadi you kena explore, kena dapatkan maklumat. Dan sudah tentulah bila masuk ijazah untuk nak dapatkan degree lawyer tu, dan biasanya kalau pinjaman you akan dapat percutian lah, dan you layak untuk dapat beasiswa kalau you dapat result full ataupun straight A ataupun 6A, 7A misalnya, insyaAllah ada je lah penaja daripada JPA, penaja daripada mana-mana, bar council dan sebagainya akan menaja awak untuk dalam bidang guaman undang-undang ni. Cikgu, kalau saya nak jadi ejen hartanah tapi saya masuk sains komputer sekarang, so nanti kalau lepas SPM nak kena masuk asasi ke? Okey, nak jadi ejen hartanah ni real estate management ya, real estate management nama dalam kursus dia ni. Ini satu kursus yang sangat bagus jugalah. Hari ni kalau beli kalau berjaya jual rumah, misalnya ni kalau katakan rumah, satu rumah ni kamu berjaya nilai dia, katakan jual rumah sekarang ni, katakan ambil rumah kat Putra Heights tu kan, yang bernilai 1 juta. So 30% daripada 1 juta tu adalah kamu punya pendapatan lah, dan sangat mewah. Dua syarat nak jadi real estate management ni sebenarnya tak perlu pun tak semestinya nak jadi real ejen hartanah ni you kena ambil kursus ejen hartanah. Tak semestinya, tapi dia satu kelebihan kalau ambil kursus tu awal-awal lah, sebab you dah dapat ilmu tu lagi awal. Cumanya saya cikgu tak pasti dekat universiti public university dia ada tak offer kursus ni. Sebab saya tak pernah dengar ada tak jual khusus kepada jadi ejen hartanah ni. Rasanya tak ada. Yang ada adalah kursus berkaitan dengan ekonomi dan perniagaan. Sebab jadi ejen hartanah adalah
skill ataupun kemahiran untuk nak untuk you nak jual hartanah aja, sama ada you nak jual tanah ataupun you nak jual rumah, kondominium, rumah banglo dan sebagainya. Dan tapi saya masuk sains komputer sekarang, so nanti kalau saya lepas nak kena masuk asasi ke, tak ada masalah yang tu. Kalau awak dapat ijazah, cikgu rasa insyaAllah you akan ada, nak jadi ejen hartanah, dia ada khusus dia, special, dia kena ambil lesson, dia ada exam dia, lulus tu you boleh jadi ejen hartanah. Even macam cikgu ni pun, kalau cikgu nak buat pendapatan part time, cikgu pergi je mana-mana syarikat hartanah yang ada, daftarkan diri, saya nak jadi ejen you, syarikat you. Jadi dia akan bagi khusus exam, kalau lulus dan cikgu boleh jadi ejen hartanah kepada company tersebut. Okay, baik. Okay, Amma kalau macam tak apa kerja lagi boleh WhatsApp cikgu lah. Aqilah Husna, cikgu kalau saya nak jadi MA kena ambil asasi ke? Okay, Aqilah Husna kena faham MA ni. Okay, cikgu nak tahu MA ni apa ya? MA kena ambil asasi ke? MA ni apa? Nak jadi pegawai mata perubatan ke? MA ni adalah medical. Aqilah Husna kena type, nanti cikgu tengok Cikgu tak pasti apa masuk MA you ni. 5 Alpha ambil aliran apa? Nak apply beasiswa before or after dapat result SPM cikgu. Okey, untuk beasiswa ni ada setengah yayasan ataupun penaja yang akan ambil result percubaan, maksudnya sebelum SPM. Ada juga yang ambil selepas SPM. Kebanyakannya adalah dia ambil result selepas keluar SPM. Ada juga yang ambil trial punya result untuk dia nak bagi beasiswa. Sebab kalau trial tu bagus, kebiasaannya dia boleh agak dah. Sebab skor untuk trial dengan skor the real trial dengan real result tu dia tak jauh beza sebenarnya. Dia boleh agak. Jarang jumpa yang kes yang result trial dia straight A. Bila betulnya semuanya gagal kan. Tak jarang sangat berlaku. Kalau selisih pun ada 2-3 subjek dia yang selisih, tetapi tak selisih banyak pun. Okey, Aqilah Husna, Kimia, Bio, SRT, AppMed. Okay. Kalau doktor psikologi, untuk pengetahuan Ain dan murid-murid sekalian, untuk menjadi seorang doktor ni, mungkin kita tahu doktor perubatan saja. Tapi sebenarnya ada doktor, kita ada satu lagi doktor dinamakan sebagai doktor filosofi. Doktor dalam bidang kepakaran bidang lah. Contohnya cikgu kalau ambil PhD dalam sampai ni sudah buat masters, kalau cikgu sambung buat PhD, maka sudah tentulah cikgu akan digelar sebagai doktor filosofi lah, yang ikut bidang dia. Kalau dia ambil dalam bahasa Melayu, maka dia doktor dalam bahasa Melayu. Kalau dia ambil dalam bidang guru sains, doktor dalam falsafah sains misalnya. Yang itu syarat pertama mesti ada degree, yang kedua mesti ambil masters, yang ketiga mesti ambil PhD. Itu memang syarat baru you akan digelar sebagai doktor psikologi. Okay? Ada interview ke nak ambil beasiswa? Ya, Izzati. Kebanyakan nak dapatkan beasiswa, kebanyakan dia mesti melalui proses interview. InsyaAllah nanti kita akan buat khusus interview dengan khusus cara buat resume. Cikgu, doktor pokok ada ke yang gaji buat pokok-pokok? Ya, biasanya kita namakan dia sebagai sama ada dalam bidang sosiologi, antropologi, ataupun di dalam bidang veterina. Kalau kayu-kayu ni ada juga, maksudnya memang contoh pensyarah di Universiti Putra Malaysia, kita ada fakulti perhutanan. Jadi memang dia belajar sampai PhD nak cerita pasal pokok je. Pokok ni pun, yelah kita tahu pokok, kita tengok macam tu je. Tapi kalau orang yang minat tentang pokok, banyak perkara yang dia boleh explore tentang pokok tu. Buat perubatannya, mungkin dari segi khasiatnya, mungkin dari segi umur dia tahu pokok ni sakit tak sakit. Kita tengok pokok tu macam tak ada apa-apa pun sebab kita tidak ada ilmu pasal pokok. Tetapi orang yang minat tu dia tahu pokok tu berbagai pokok. So memang ada doktor bidang pokok ya, dalam fakulti perhutanan ataupun dekat Universiti Putra Malaysia tu, UPM antara universiti yang terkenal dengan fakulti hutan lah, yang memang pakar tentang pokok.
Sebab tu kalau bagi UPM tu penuh dengan taman, banyak pokok je. Sebab memang mesti tu asalnya mesti pertanian memang nak jaga-jaga pokok-pokok supaya hijau hijauan alam sekitar. Okey, Aqilah Husna, Medical Assistant. Okey, Medical Assistant ni ialah kalau you dapat masuk asasi, buat apa nak jadi MA? Jadilah maksudnya you masuk dalam bidang tu tadi yang cikgu sebutkan tadi, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam tadi, latihan separa perubatan. Okey. Bagus juga, mungkin kamu tak layak nak dapat masuk tak layak dapat masuk asasi ataupun matrikulasi nak buat medik tu. Tapi dengan kamu masuk program MA dekat SPA ni, dekat KKM ni, ambil 3 tahun, kemudian ada pengalaman bekerja selama 5 tahun, kamu boleh mohon apply untuk ambil ijazah perubatan. Saya pernah dengar, saya pernah ada jumpa kenalan yang dia dulu MA, kemudian 3 tahun habis, dia kerja 5 tahun, lepas tu dia sambung belajar, sekarang menjadi seorang doktor pun di Hospital Teluk Intan. Sebab cikgu dulu membesar di Hospital Teluk Intan. Jadi tahu kisah dia tu, memang layak. You nak jadi doktor, memang boleh lalui. Sama juga jururawat. Kalau you ambil jururawat, 3 tahun jadi jururawat, kemudian you nak sambung ijazah, ambil ijazah dalam bidang perubatan, boleh dengan menggunakan diploma jururawat tersebut. Dia ada special line pasal you dah memang dah buat kerja-kerja berkaitan dengan perubatan tu, boleh. Cikgu kalau sukan ambil aliran apa kalau nak masuk universiti? Jadi kamu perlu explore lah. Sukan ni sekarang ni dah jadi sangat-sangat banyak. Kebiasaan yang kita dengar, pendidikan jasmani, ada juga yang berkaitan dengan sains sukan, ada juga dengan berkaitan dengan fisioterapi pun salah satu dalam bidang sukan. Yang ni solehin kena explore, kena cari maklumat, dan kalau nak lebih jelas nanti WhatsApp cikgu ke kita buat Google Meet dan kita akan bincangkan fokus special dia untuk tajuk ni. Sukan ni kita ingat sukan tu main sukan je lah, banyak dalam bidang kejurulatihan, dalam bidang atlet, pengurusan sukan, management sebagainya. Dia sangat luas. Cikgu kalau result SPM saya biasa-biasa je, boleh ke saya masuk universiti public after first sem? Tengok result first sem punya untuk mohon beasiswa, boleh ke? Result SPM saya biasa-biasa, boleh ke saya masuk universiti public after sem? Tengok result first sem untuk mohon beasiswa. So kalau biasa-biasa kat sini, itulah kena tengok. Kalau boleh result amal kena luar biasa. Kalau biasa-biasa and then dapat rezeki, mungkin khusus tu tak ramai yang mohon, dan you dapat, misalnya you mohon, sebenarnya nak mohon diploma kejuruteraan elektrik dekat UiTM, tapi dapat diploma pertanian di UiTM Arau misalnya. So you dapat juga masuk universiti tu dengan result yang you rasa macam biasa-biasa, tapi dapat juga lah buat diploma. Dan first time tengok result, so boleh sebenarnya tengok kalau result bagus, sebab tu kena betul-betul. Kalau boleh score semua straight A, 4 plat, dan insyaAllah akan ada beasiswa yang akan offer dekat kamu. Tapi kena cari sendirilah. Kalau pertanian ni mungkin benda-benda Felda, mungkin Felkra contohnya lah. Ikut jurusan yang Amal nak. Kalau Amal suka kepada sukan, tak tahu, mungkin yang akan sponsor you adalah klub-klub sukan, kita tak tahu. JDT ke, kita tak tahu. JDT ada sponsor tak pelajar-pelajar sukan. Tapi yang pasti pelajar sukan biasanya pelajar MSN lah, Majlis Sukan Negara. Dia ada program dekat universiti, akan ada program khusus untuk atlet saja. Result biasa-biasa je, tapi dia program atlet misalnya. Amira Nabila, Doktor Filosofi tu sama ke dengan Doktor Madia ke cikgu? Okey, Doktor Filosofi ni yang tadilah ambil dia PhD, cukup syarat dia jadi seorang doktor, digelar sebagai seorang doktor. Okey, yang tentang Profesor Madia tu, itu adalah jawatan saja. Maksudnya kalau macam cikgu, kalau cikgu duduk ada doktor tapi duduk kat sekolah sampai pencen, orang panggil doktor je lah. Orang takkan panggil doktor saja, tak akan naik Profesor Madia. Tapi kalau cikgu, kalau dia dapat rezeki jadi seorang pensyarah doktor misalnya, doktor pensyarah kaunseling misalnya, cikgu ada PhD dan cikgu di offer mengajar jadi pensyarah di Universiti Melaya ataupun di Universiti Putra Malaysia misalnya, dan cikgu buat jurnal artikel, buat kajian lagi, cikgu naik pangkat, dan bila cikgu naik pangkat maka cikgu boleh digelar sebagai Profesor Madia. Profesor Madia, kemudian peringkat paling tertinggi di universiti adalah Profesor Doktor, ya, Profesor penuh. Madia tu separuh profesor. Profesor penuh, Prof, orang sebut Prof, maka
dia adalah memang level tahap tinggi lah. Keilmuan dia tu dianggap sebagai tinggi. Bukanlah dia tahu segala-galanya, dia hanyalah pakar dalam bidang dia sajalah. Kalau dia counselling lah, Melayu. Kalau macam cikgu tahu pasal counselling je lah. Nak cerita pasal counselling pun mungkin cikgu cuma tahu tentang kerjaya saja. Kalau you tanya cikgu tentang counselling kanak-kanak, mungkin cikgu tak tahu. Sebab cikgu bukan doktor filosofi dalam bidang kanak-kanak masalahnya. Itu perbezaan dia. Sarah Christina, cikgu macam mana nak jadi bomber, sambung bidang apa? Jadi bomber ni tengok you nak bomber level mana. Kalau nak jadi pegawai biasa saja, maksudnya pegawai ahli bomber, pegawai bomber lepasan SPM saja dah boleh mohon untuk jadi bomber. Tapi kalau Sarah Christina nak jadi seorang yang menguruskan agensi bomber, alangkah baiknya Sarah Christina ada sekurang-kurangnya diploma ataupun ijazah untuk menjadi penguasa bomber ataupun pegawai kadet paling kanan lah dengan gaji yang profesional. Maka kalau ada ijazah, dia satu kelebihan. Kalau nak jadi bomber setakat yang biasa-biasa yang pekerja, operational, lepas SPM pun dah boleh mohon. Ada iklan dia dah boleh mohon. Ainalia, kalau counselling ambil bidang apa? Untuk ambil counselling tak kisah Ain. Kalau SPM ni you ambil apa-apa kursus pun. Sekalipun ada kawan kita ambil kursus yang 4 signal lambat, ambil seni pun, kalau bagus dalam diploma, cukup syarat layak lulus interview nak ambil bidang counselling, layak ambil bidang counselling. Tak ada masalah yang tu. Sebab counselling ni dia tak tingkat. Cuma ni yang membeza, yang susah nak masuk counselling adalah personality counselling tu sebelum you nak masuk, you kena di-interviewkan. Ada proses temu duga dan kita akan tengok karakter-karakter you lah sesuai ke tak. Kalau you bukannya orang yang suka menolong orang, passion dia bukan suka nak menolong orang, maka kurang sesuai lah nak jadi seorang kaunselor. Sebab and then kalau you seorang yang tak suka nak dengar isu masalah orang, itu pun bukan kriteria yang baik lah menjadi seorang kaunselor. Jadi seorang kaunselor haruslah seorang yang terbuka, yang perlu perlu ikhlas, tulen kan. Dia tak boleh nak depan lain, belakang lain, tak boleh. Seorang kaunselor dia kena tulen. Dia tak boleh ada racist, dia cuba elak-elak perkara-perkara yang melanggar etika kaunseling tersebut lah. Dia ada ciri-ciri. Nanti yang tu kita akan bincang lagi detail kemudian hari insyaAllah. Detektif kena tahu semua benda kan cikgu? Tengoklah detektif apa, polis ni. Tengoklah you dalam unit apa, unit dadah ke, unit kes rogol ke, pencabulan ke, kes pelacuran ke. Detektif ni hanya menyiasat. So kalau cerita kerja, kalau you diletakkan di mana-mana posisi, maka seharusnya lah pegawai atasan nak tahu kamu boleh buat kerja. Dia tak nak dengar kamu tak boleh buat kerja. Itu saja maksudnya. Macam tu lah mana-mana kerja macam tu. Kalau you kata tak boleh cik, saya tak pandai dalam buat sini, dia kata dah lah berhenti kerja je. Tak payahlah bekerja, berhenti kerja kan. Macam tu saja. Kalau kerja-kerjaan ni mungkin susah lah cakap macam tu. Tapi kalau kerja di swasta, cik saya tak pandai lah buat, berhenti kerja lah. Buat surat berhenti, tak payah kerja. Tu. Baik. So itulah detektif kena tahu semua benda tu. Tengok posisi mana lah. Macam cikgu tadi, semua kena tahu. Tak payah perempuan kan dah tahu semua benda. Tak payah perempuan kan dah tahu semua benda. Okey, elakkan daripada body shaming ya Amar, untuk merendahkan orang lain. Pertanyaan saja. Okey, so tengok bila Amar timbulkan isu ni dia jadi suasana yang kurang harmoni, maka cuba elakkan Amar ya. So kita kena jaga sensitivity tu. Nampak macam gurauan tapi dia sensitif bagi orang perempuan kalau benda tu tak kena dengan dia. Cikgu, saya tak tahu nak ambil bidang apa, Nik Zulaika. Betul lah Nik Zulaika, ini memang masalah isu alam sejagat remaja bukan saja di USJ23, di seluruh Malaysia dan seluruh dunia lah, standard. So hari tu kita tak sempat nak buat ni program yang kita nak buat itu. InsyaAllah nanti kumpulkan balik your group tu, nanti kita buat Google Meet lah. Lagi bagus kan, kita buat coaching kelompok melalui Google Meet. Okey, Farah Wahidah, lepas matrik seboleh terus masuk medical school ke? Yalah, biasanya lepas matrik syarat nak masuk medical school mesti 4 plat Farah ya. Mesti 4 plat untuk masuk universiti awam.
Tapi kalau awak cuma dapat 3.6 ataupun 3.7 saja, maka tengoklah ada rezeki, bolehlah masuk dia hantar kat Sabah tu. Macam anak saudara saya, anak saudara cikgu, dia punya result matrikulasi dia dapat 3.8 macam tu. Kawan-kawan dia yang ramai dapat 4 flat. Jadi dia merayu lah. Bila merayu kebetulan di Sabah ada kosong, bolehlah masuk. So kalau tak ada kosong, bersedialah minta mak dan ayah, keluarkanlah duit mana, jual rumah ke jual tanah, masuklah dekat Universiti MSU misalnya. Setahun bayarlah kos pengajian tu, cikgu dapat maklumat daripada MSU Universiti, lebih kurang 800,000 400,000 setahun, 80,000 kos untuk belajar buat medik. Pasal medik ni memang kos dia sangat tinggi, dia kena dapatkan manyat hidup dan sebagainya, sangat tinggi. Jadi memang kena perfect. So kalau mak ayah duit banyak, bolehlah pergi private, dapat 3.5 pun okey, boleh buat medik dekat mana universiti yang ditawarkan kat Malaysia ni, insyaAllah. Okey, cikgu kalau pendakwa, okey, cikgu, okey, kalau dia Ain Nazikah, kalau dia nak jadi bos, contohnya bos sebuah syarikat perniagaan. So, apa dia? Tak ada masalah ni, bisnes satu benda bab yang berbeza, Ain. Siapa-siapa pun, dia lah khusus apa-apa pun, you ambil counselling ke, you ambil cikgu ke, dan kalau you berminat nak buat perniagaan, belajarlah untuk menjadi seorang CEO lah. Yang itu tak ada masalah, itu satu kemahiran yang berbeza. Kalau kat masa di sekolah awak ni suka kerja-kerja yang aktiviti kurikulum, suka memimpin, suka bagi idea, cikgu kita buat ni tak? Cikgu kita buat projek ni tak? Nak tak? Cikgu kita buat projek ni, jom cikgu kita buat projek ni, jom kawan-kawan kita buat projek ni. Itu contoh-contoh jadi bos yang bagus lah, penuh banyak dengan idea, tak ada masalah, skill. Sebab tu lah dalam sekolah ni, situlah tempat sebaik-baiknya you keluarkan potensi diri you untuk menjadi seorang CEO, bos bagi sebuah syarikat perniagaan yang hebat, insyaAllah. Cikgu kalau pendakwa raya bidang dia law kan, so kena pergi foundation kan cikgu? Ya betul lah, standardnya begitu. Ataupun you ambil STPM di sejarah A, itu kena buat degree pun boleh nak jadi law. Kena tahu dulu baru boleh jalan ke depan ni, Zulaika. Betul tu. Lepas tu cikgu kalau foundation overseas, boleh kan cikgu? Lepas SPM apply terus ke overseas, boleh ke cikgu? Ya betul lah, itu yang dinamakan sebagai program A-level. Okay. Nak jadi Menteri Ekonomi. Okay. Menteri Ekonomi ni ialah Menteri handsome sekarang ni, Tengku Zafrul ya. Itu ikut nak jadi Menteri Ekonomi ni, dia sebenarnya kena masuk jadi ahli politik. Menteri Ekonomi hari ni je yang kerajaan hari ini saja, kerajaan Tan Sri Muhyiddin saja yang first time yang bukan daripada ahli politik. Mungkin atas kepentingan rakyat, kepentingan negara yang diambil daripada CEO ataupun orang eksekutif daripada bank yang ada pengalaman dalam kewangan. So tak ada masalah, boleh je. Saya dari sekolah MSN dan guru besar sekolah saya kata kena lulus dalam SPM kalau saya mohon dalam beasiswa TM dibolehkan. Ya betul, Solihin. Betul, ya macam tu. Mesti lulus, dapat sekurangnya 5 kepujian baru dapat beasiswa TMB. Tapi beasiswa TMB ni tengok jugalah you ambil kursus apa TMB ni. Memang compete. Lepas tu cikgu kalau saya study kat UC and apply kerja kat UC juga, ada peluang ke cikgu? Yalah. Bila dah kerja tu terusan awak lah, ada orang nak pergilah. Macam Dr. Nur Amalina tu, dia buat medical belajar dekat US, kemudian dia habis belajar, dia patutnya balik lapor diri kerja sebagai doktor di hospital kerajaan. Tapi dia tak balik, dia dapat offer jadi pakar dekat hospital overseas tu. So silakan, tak ada masalah. Boleh. So kalau cumanya kalau ambil beasiswa kerajaan ni dia ada apa nama tu, syarat perjanjian. Lepas balik you kena berkhidmat dekat negara. Kalau kau tak nak berkhidmat, awak tak nak berkhidmat, so awak kena bayar payment lebih kurang 100,000 misalnya. So tak apalah, maksudnya mungkin di US tu dia yang bayarkan. Jadi tak ada masalah. Kalau ada duit, ada orang bayarkan, tak ada hal. Tapi kalau tak ada duit, follow je lah, balik je lah kat Malaysia dulu. Macam tu. Okey, cikgu cakap pasal sains politik, cikgu saya nak tahu. Okey. Sains politik ni adalah ilmu berkaitan dengan ilmu politik lah. Maksudnya you kena bijak dalam beranalisis. Okey, parti A misalnya dia buat keputusan politik sekian. Apakah
manfaat kepada rakyat. Macam contoh, dulu PAS dengan UMNO Barisan Nasional sentiasa bergaduh. Okey, jadi apa nama tu, sekarang hari ini mereka bergabung. Jadi apakah manfaat kepada parti politik PAS, apa yang BN dapat dengan contohnya gabungan ni tersebut. Jadi you belajar sains politik adalah analisis lah, bincang. Lepas tu tengok kajian-kajian yang lepas, ada tak negara-negara lain yang macam kat Malaysia ni, cara politik ni begitu, kejap macam ni, kejap macam ni kan. So mungkin awak akan dapat analisa politik di Malaysia ni sangat unik misalnya. Orang kata politik di Malaysia ni setiap hari, setiap masa akan ada cerita-cerita politik. Berbeza dengan Amerika Syarikat, masa politik tu memang rakyat semua berpolitik, tapi habis politik, habislah. Maksudnya sama-sama mentadbir negara dengan baik lah, tak ada gaduh-gaduh. Tapi di Malaysia ni unik. Sama ada dia menang ke, dia parti yang kalah, setiap hari akan ada cerita politik yang tak berkesudahan. Itu you sebagai pelajar sains politik menganalisis perkara-perkara yang sedemikian. Dan kemudian contohnya satu masa orang kata DAP menguasai negara ini kan, menguasai pemerintahan negara. Apakah demografi politik ini akan ada kesan kepada ekonomi? Ada orang kata menyebabkan China masuk, seolah-olah China dapat tanah special dekat Johor, akan ada penguasaan ekonomi China secara hidden dan sebagainya. Maka you sebagai ahli politik, you siasat lah, you analisis lah. Sama adakah kenyataan itu benar ataupun ia hanya adalah kenyataan yang berbahaut hasutan saja. Itu sains politik. Okey, akhir soalan cerita cikgu ambil bagi apa time menuju kejayaan. Okey, cikgu masa selepas SPM, cikgu mengambil, masa dulu cikgu ada cikgu kaunseling, tapi cikgu tak adalah sampai macam kamu ni. Cikgu kaunseling cikgu tu banyak perkara dia tahu. Maksudnya dulu cikgu kaunseling cikgu pun dia tak apa-apa nak tahu sangat. Jadi tak ada siapa pun cerita perkara ni lah. Cikgu ada ambil borang matrik, masa tu cikgu pun tak tahu program matrikulasi tu program apa. Tak tahu yang program FASET. Tak dengar, tak ada orang cerita. Ada cerita pun CP-CP, yang dengar cerita yang buruk je, yang tu masuk matrik gagal. Yang itu dia yang cikgu tahu, setakat tu dia cikgu tahu. So bila cikgu memang bela masa SPM, alhamdulillah result SPM cikgu dapat 5A, tapi tak tahu ala tuju. Dapat tawaran belajar latihan separa perubatan ni dari buat MA. Cikgu dapat mungkin kelebihan sebab ayah cikgu dulu pekerja hospital Teluk Intan, dapat offer tu. Kemudian dapat juga offer buat diploma dekat Politeknik Ungku Omar dalam bidang business studies. Masa tu cikgu memang budak yang sangat nerd, tak tahu apa-apa. Jadi apa yang cikgu buat adalah masuk form 6 lah. Follow lah, masuk form 6 je lah. So form 6, masa tu barulah nak explore, nak tahu, nak cari diri sendiri kan. Cikgu terlibat dalam kepimpinan pelajar. Cikgu adalah ketua pelajar dan timbalan ketua pengawas. Cikgu lead satu organisasi dalam sekolah tu, buat pilihan raya sebagainya. Barulah masa tu, itu pun cikgu berbelah bagi juga. Masa nak ambil result lepas SPM, nak jadi cikgu ke nak jadi businessman, cikgu adalah pelajar terbaik ekonomi. Masa STPM, cikgu dapat result markah yang tinggi lah. Dan akhirnya masa keputusan istikharah, masa nak buat keputusan tu, cikgu ambil bidang kaunseling dan psikologi lah. Dan cikgu ada interview dekat UPM, alhamdulillah diterima dalam bidang kaunseling sampailah hari ni. Dan bila cikgu ekonomi cikgu tahu, cikgu ekonomi tu sangat marah dengan cikgu sebab tak ambil ekonomi. Dia nak saya jadi seorang pelajar ekonomi, kononnya jadi manager bank dan sebagainya lah. Masa tu tak terfikir pun nak sampai tu. Macam tu passion cikgu adalah nak tolong orang je kan. Hari ni bila tengok muka cikgu je, alhamdulillah, maksudnya Allah rezekikan orang akan minta tolong, tanya pendapat dan sebagainya lah. Zoologi kat Malaysia ni ada peluang pekerjaan ke cikgu? Yalah, dekat Malaysia ni macam tak apa nak nampak kerja kat zoo ni, kerja kat zoo lah. Tapi sebenarnya luas kat, kalau kat luar negara tu peluang tu sangat luas. Cuma dekat negara ni nampak macam tak apa nak hidup. Mungkin tak ada orang, tak ada idea kot nak buat nak buat zoologi kat negara ni kan. Sakat zoo ada dekat mana? Zoo dekat Melaka, zoo dekat KL, zoo dekat mana lagi? Kat Pening, Taman Menara, di Taman Negara. Macam tu lah, mungkin agak tak berapa nak besar sangat luas, keluasan spek kerja dia tu. Tapi tak tahulah kalau Izzati minat, bolehlah nak explore, mungkin boleh cadangkan dekat
pangkat yalah ahli kabinet, menteri ke sebagainya, you boleh explore kerja zoologis tu lebih menarik. Yang pergi museum pun kan macam bosan aja kan. Jadi mungkin you boleh buat museum art yang lebih menarik untuk pelajar-pelajar minat dengan sejarah dan sebagainya. Cikgu sains politik dekat UM ada, tapi cikgu semua pelajar sains politik perlu turun padang juga ke macam lawyer, tak semua bekerja sebagai lawyer kan. Kalau tak, sains pelajar politik you ada just ilmu saja. You dapat, dia masih lagi bersifat degree lah. Ijazah yang umum, lepas sains politik you nak masuk cikgu pun boleh, you nak jadi pensyarah pun boleh, you nak kerja dekat mana-mana pegawai takbir diplomatik pun boleh. Tak ada masalah, tu masih lagi general lagi, subjek tu general lagi. Betul macam lawyer pun tak semestinya jadi apa nama tu lawyer dekat court. Ada juga lawyer yang kerja kat syarikat insurans, kerjanya buat dokumen macam tu lah. Jadi penasihat dekat bank, dia buat apa nama tu dokumen regulation dan sebagainya. Alright, so yes, Ain Hazika, terima kasih untuk perkongsian malam ini dan selamat malam semua. Okay, ada soalan yang nak bersifat lisan? Okay, cikgu open. Okay. Sarah Kisina, cikgu macam nak jadi lawyer, tak note pula tadi. Sarah, nak jadi lawyer, sama ada you masuk form 6 tingkatan 6 ataupun you masuk program matrikulasi pun boleh, ataupun you masuk program asasi kat mana-mana universiti. Dah ambil program matrik tu tak kisahlah you ambil accountant ke, you ambil sains ke, tak kisah. Tapi STPM you kena ambil sejarah. Dan lepas tu mohon untuk ambil undang-undang. Cikgu bila tarikh nak apply UPU, hari tu ada, nanti cikgu akan bagi dekat Instagram dia punya poster tu. Dah ada dah open dah untuk nak beli nombor PIN dulu. Okay, alright. Nak jadi lawyer kena sejarah kau ke? Memang A lah. Kalau boleh memang level A lah. Memang level A, insyaAllah. Cikgu okay, Akilah nanti cikgu akan upload untuk UPO tu. Dia dah boleh muat dah untuk nak apa nama tu, untuk you nak isi profil yang penting lah. Cikgu for science computer naik, you kena ambil course apa yang sesuai and senang dapat kerja. Okay, you kena explore Dayana. Cikgu pun tak boleh nak bagi jawapan yang konkret. Bidang IT ni luas, sangat luas, sama ada programming, sama ada nak repair. You kena explore. Tapi hari ni yang cikgu tahu tentang ada data analyst lah, data analysis maksudnya you sekarang ni semua data-data ni diisi ya. Apa nama tu macam tu. Tolong isi pendaftaran hari ni, malam ni you akan dapat markah PAJSK. Maksudnya you akan analisis. Okay, contoh hari ni yang menyertai program kursus online kan, so you akan jadi analisis. Yang itu memang gaji tinggi. Kalau satu company mungkin je nak seorang je, tapi gaji tinggi, tapi je nak seorang dua macam tu lah, post tak banyak. Kalau nak jadi psikologis, diploma kena ambil sains sosial dulu ke? Tak kisah Izzati, sains stream pun tak ada hal. Yang penting masih ambil ijazah tu nanti. Okay, lagi soalan? Kalau nak bercakap lisan boleh je nak keluarkan suara dan sebagainya. Cikgu, saya nak tahu isu bekerja sebagai peguam sivil, Muslim tak digalakkan, tapi ada yang katakan boleh je sebab kita bela dia macam manalah, saya pun tak tahu mana yang betul. Bela, okey boleh. Nak jadi peguam sivil ke peguam muslimin tak ada isu pun, maksudnya bagus juga lah you tanya soalan ni. Konsep peguam bela adalah untuk nak berhujah. Dalam konsep perundangan, pertama seseorang itu tidak akan
dibuktikan bersalah sehingga ia dibuktikan bersalah. Walaupun kita tengok macam kejadian di Terengganu tu, kawan bunuh kawan sendiri, rakyat ataupun kita yang luar ni kita dah hukum dah orang tu seolah-olahnya bersalah ya. Tapi dalam proses undang-undang kita tak boleh layan dia sebagai pesalah selagi mana kita belum buktikan bahawa dia benar-benar bersalah. Jadi soal sama ada syar'i tak syar'i tu Nur Amira Nabilah, sama ada kerja sivil dengan ke program ni tak jadi isu. Kalau you seorang Muslim, you kena jalankan amanah sebagai seorang lawyer tu saja. You jadi hakim kat peguam syar'i pun tak ada masalah. You laksanakan untuk menegakkan undang-undang. Yang menjadi haram berdosa tu adalah kalau you menerima rasuah. Maksudnya you tahu dia bersalah, tapi disebabkan dia bagi rasuah, dengan dia bayar hikmat you lain tau. Satu perkara yang berbeza. Walaupun mungkin dakwaan dia, you tahu dia ni seorang pembunuh, mungkin tengok dalam you pun tak tahu sebenarnya dia pembunuh, mungkin dia tak mengaku dan sebagainya. Kalaupun dia mengaku pembunuh pun, maka menjadi tugas sebagai seorang lawyer adalah untuk membantu dia supaya sama ada kurangkan hukuman ataupun terlepas daripada hukuman. Itu bukan nak lepaskan hukuman pendosa tu, bukan. Sebab dalam undang-undang Islam ajar, sebenarnya dengan kita membela tertuduh ataupun suspek dan sebagainya, dengan harapan bila kita bagi tahu masa tu kita didik dia, you akan bersalah. Bila you bersalah, maka kita didik dia supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat dengan Tuhan dan minta ampun ataupun bayar diat ataupun bayar pampasan kepada keluarga si mati misalnya. Itulah sebaik-baiknya dalam undang-undang Islam. Bukanlah betul lah dari segi undang-undang orang membunuh hukum dia mesti bunuh. Betul dalam mata takluk pada situ. Tapi kita belajar daripada sirah Nabi, satu perempuan dijumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, hari ini aku nak buat pengakuan bahawa aku telah berzina dengan seorang lelaki. Ya, so Rasulullah dengar pengakuan wanita itu berzina. Rasulullah kata, baik, berzina. Ada betul perempuan dia cakap, hukumlah aku. Iaitu kalau perempuan berzina mestilah disebat di rotan sebab dia bujang kan, maka hukum dia mestilah rotan 100 kali. Kemudian Rasulullah tanya, adakah kamu sedang mengandung? Ya Rasulullah, aku sedang mengandung. So Rasulullah kata, baliklah sampailah kamu beranak. Okay. Kemudian kan bila nak beranak kan ambil masa 9 bulan. 9 bulan. So dia beranak, dah habis dia pantang sebagainya, lahirkan anak tu, perempuan tu jumpa kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah lahirkan anak ini dan hukumlah aku dengan hukum hudud, hukum Allah 100 kali. Nabi kata, adakah kamu sedang menyusu anak tu, baby tu? Ya Rasulullah, sedang menyusu. Rasulullah kata, susu sampai 2 tahun. Lepas tu, susu dulu kan, baru settle kan. So, perempuan tu pun balik lagi dan susu. Sampailah lamanya 2 tahun. Selepas je 2 tahun, perempuan tu jumpa lagi Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dah selesai dah. Anakku dah kenyang dah 2 tahun susu badan. Sekarang ni hukumlah aku ya Rasulullah. Kenapa kamu nak sangat dihukum? Rasulullah kata, sebab aku sedang beriman dengan Allah dan dengan kamu wahai Rasulullah. Sebab aku percaya kalau aku tidak dihukum kat dunia ni, nanti di akhirat nanti Allah akan bagi double. 2 kali siksaan yang lagi dahsyat hukum bandingan hukum kat dunia tersebut. Maka bila dia dah menyerah diri tu, maka Rasul dah tak ada jalan lain dah untuk untuk supaya wanita ni tidak dihukum. Dan maka barulah laksana hukum tu terlaksana, hudud tu berlaku. Tapi nak katanya kalaulah perempuan itu, sebenarnya perempuan dia telah bertaubat dah pun. Bila dia dah balik dengan Rasulullah, lepas tu dia datang balik 2-3 kali tu, sebenarnya dah bertaubat. Dan kalaulah perempuan itu tak datang jumpa Rasulullah pun, hukuman tu terlepas sebenarnya. So dalam undang-undang sebenarnya bukanlah hukuman tu sangat yang jadi perkara yang penting dalam mendidik masyarakat. Tetapi sebenarnya adalah pendidikan, education tu yang lebih penting. Sebab tu dalam sekolah, kamu penting bukanlah soal kena rotan itu yang penting dalam nak mendidik kamu.
Tapi soal kamu belajar, kesan kalau kamu tak belajar dan ponting sekolah itu merugikan diri sendiri dan merugikan masyarakat dan merugikan agama kamu sendiri. Itulah konsep undang-undang. Cumanya kalau you belajar sivil mungkin tak jumpa Tuhan lah, sebab undang-undang itu hanya akan, undang-undang sivil itu bercerita tentang undang-undang yang dibuat ciptaan manusia. Tapi tak kisahlah kita, sebab kita di bawah perlembagaan, kita terikat dengan itu. Maka insyaAllah lah kalau you berminat jadi seorang lawyer, maka Amirah jadilah seorang peguam lawyer Muslim yang berakidah, yang beriman, berintegriti tinggi. Sebab hari ni kat negara kan orang pertikaikan soal peguam negara, pendakwa raya kan, kata makan rasuah dan sebagainya. Maka you jadilah seorang peguam yang ada integriti, yang boleh menyelamatkan umat dan menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Okey, baik. Peguam syariah tak berminat lah cikgu, ya. Kalau kamu tak ambil bidang syariah ketika ini pun, you memang tak boleh qualified pun untuk ambil bidang syari'i tu. Memang tak boleh pun. Kamu kena ambil bidang civil. So tak ada masalah pun. Soal halal tak halal tu cerita yang berbeza. So explore lagi, dapatkan ilmu, jumpa dengan peguam-peguam. Boleh call je peguam yang Muslim kan. Kita ada parent yang menjadi seorang peguam. Nanti jumpa cikgu boleh tanya dia. Mungkin kita boleh kongsi apakah kejaya sebagai seorang peguam. InsyaAllah kita akan berkongsi dengan beliau insyaAllah. Kurangkah hukuman dan buah hukuman tu sama dengan membela, wanita tu menipu. Kurangkah hukuman dan buah hukuman tu sama dengan membela, wanita tu menipu. Macam cikgu kata tadi, bukan soal menipu tadi, soal mendidik. Soal didikan. Sebab setiap manusia ni dia tidak akan terlepas, kita ni pun, kita ni bukan orang yang maksum, Rasulullah je maksum. Kita ni tak akan terlepas daripada buat salah dan dosa. Sebab itulah kalau dia seorang kanak-kanak pernah terlibat dengan kes rogol ataupun kes bunuh. Jadi banyak kes dia tak kena pun hukuman mati tu sebab dia bawah kanak-kanak. Masa tu dia kanak-kanak, umur dia 14 tahun, mungkin dia terbunuh, maka dia terlindung daripada kalau ikut hukumnya kanun 302 tu, mati perlu digantung lah, gantung sampai mati hukumannya tu. Tapi sebabkan dia kanak-kanak, ada pertimbangan yang berbeza sebab apa dia terlibat dengan pembunuhan tersebut ataupun dia mencuri. Kita tengok hakim akan menilai dia mencuri tu sebab memang dia jahat, memang nak mencuri, ataupun dia mencuri tu sebenarnya sebab dia nak belikan beras makanan untuk mungkin keluarga dia miskin. Jadi keluarga dia miskin. Ada kisah dia, contoh kalau cikgu bagi kisah, ada seorang lelaki ni, dia ada seorang ibu yang sedang sakit, ada kanser otak, dan dia perlukan ubat. Dia jumpa doktor kata pergilah beli ubat ni dekat farmasi. So dia pergi dekat farmasi ni, dia nak beli ubat tersebut dan dia tak cukup duit. Dia kata tolonglah bagi saya hutang. Bagilah hutang, saya nak belikan ubat ni untuk mak saya ni. Mak saya dah sakit sangat. Doktor kata makan ubat ni, you ni sajalah yang insyaAllah boleh bantu sembuhkan. So farmasi tu berdegil, tak cukup duit, tak boleh beri ubat. So pertimbangan dia, sama ada dia nak menyelamatkan nyawa mak dia ataupun dia nak mencuri tu kan. Dia mencuri sebab nak selamatkan nyawa mak dia tu. Dia nilai masa tu dalam keadaan terdesak tu, dia tak boleh nak berfikir cara baik kan. Maksudnya dia tahu curi tu salah, tapi dia terpaksa mencuri sebab nak tolong mak dia tu tengah sakit tu. Jadi masa inilah lawyer akan timbang betul ke apa yang dia dakwa tu, yang dia cakap mak dia tengah sakit tu kan. Siasat sampai tahap tu, polis akan siasat betul tak mak dia tengah sakit, kanser otak, stage 4 masalahnya, yang memerlukan ubat tu. Dah betul tak farmasi tu dia mohon, dia minta, dia merayu sampai nangis-nangis kan, dan menyebabkan farmasi tu tak bagi. Mungkin ahli farmasi tu dia campak keluar tumbuk dia kan, dan bila bertumbuk tu dia melawan. Jadi daripada lawan-lawan tu berlakulah pergelutan dan berlakulah kecurian misalnya. Maka masa itulah sebagai seorang hakim, seorang lawyer kena buat pertimbangan tersebut. Sebab dia tak boleh hukum orang mencuri tu dia sama je, tak. Kita tengok niat. Sebab tu ada kes bunuh dengan niat, bunuh tanpa niat, semua tu kena tengok. Seorang lawyer memang analisis sikit dan nak jadi adil ni memang satu cabaran yang sukar insyaAllah. Yang ni kita akan bincang banyak perkara. Dan undang-undang ni memang sensitif dan kita kena faham betul-betul soal undang-undang. Cikgu pun bukanlah ahlinya,
Tapi belajarlah sikit tentang perundangan-perundangan Islam, betapa indah sebenarnya undang-undang Islam ni kalau dia jalankan dengan cara yang saksama, yang adil dan difahamkan dengan betul. Soal undang-undang ni dia bukan soal nak hukum, nak marah aja, tapi nak soal mendidik. Kalau cerita pasal hukum dah berat dah, baik itu hukum bunuh, dia bunuh. Nak cerita pasal hukum orang ambil dadah kan, orang mengedar dadah, hukum dia kalau lebih dia berat timbangan dia tu memang sampai boleh gantung sampai mati pun kan. Tapi kenapa hukuman tu telah sudah berat pun penguatkuasaan mungkin dah selalu buat ambush, tetapi program dadah, pengedaran darah tetap berlaku. Why? Kes rogo dan sebagainya semua pun tahu hukum tu, tetapi kenapa berlaku? Tapi soalnya education, pendidikannya lah. Sebab tu hari ini sekolah sangat penting untuk mendidik kamu menjadi manusia yang betul-betul mempunyai fikiran, mempunyai akal, mempunyai pemikiran analisis yang stabil, emosi yang bagus untuk berfikir daripada membuat perkara-perkara yang tidak sepatutnya kamu laksanakan tu. Okey, baik. Ada lagi soalan? Panjang je dari situ. Undang-undang memang sonok. Cikgu dulu memang suka masuk kuliah undang-undang. Okay, alright. So, sekarang dah pukul berapa dah jam? 10.30 dah. Lebih dah sejam InsyaAllah. Pukul 10. Tadi kita mula dalam pukul 9 sebelum suku. So, ada lagi soalan? Last question. Hello, ada? Cinta, ada soalan? Okey, Amira, kalau kos undang-undang perlu ambil undang saja. Apa ni? Tak faham. Oh taklah, kalau kos undang-undang adalah paper-paper dia. Ada juga you belajar tentang paper pengajian paper tentang tamadun. Cikgu yang spesifik sangat ni cikgu tak boleh nak jawab. You kena tengok kat universiti lah, dan setiap universiti tu ada paper berbeza-beza. Cumanya 80 ke 90% tu memang berkaitan dengan undang-undang lah. Memang kena hafal, kena rajin membaca, kena kuat mengingat. InsyaAllah. Okay, mungkin Cikgu Wani ada nak tambah? Cikgu Wani dah tak ada dah. Okay, Sarah ada nak tanya? Sarah Akila? InsyaAllah akan ambil undang-undang. Adam Irfan, okay? Kila Husna, Nik, Nizalkan, nanti kita akan bincang lah untuk nak buat apa nama tu, buat kelompok kerjaya secara tak langsung insyaAllah. So kalau tak ada apa-apa, cukup sekadar ini saja. Cikgu minta maaf kalau ada salah silap. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini sedikit sebanyak memberikan ruang dan peluang untuk you nak kenal diri dan mengenal pastilah kejayaan-kejayaan yang you akan ceburi pada masa hadapan insyaAllah. Okay, sekian saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aziz, okay? Okay, kita boleh live lah insyaAllah. Assalamualaikum. Tak live ha? Loh. Tak ada suara. Oh. Nora dah boleh keluar dah.
Nanti. Banyak kerja ni. Okey. Dah nak gila dah ni. Cepatlah bagi tahu pula. Sarah, nanti WhatsApp aku je tau. Tahu Sarah Okey, tau. okey. Okey, okey. Okay. Sarah, Okay. okey. Oh, Sarah. Bye. Bye. Annyeong. Bye, Sarah. Yes, Okay, bye-bye.